Assalamualaikum. So sekarang kita akan membincangkan tentang penyediaan garam tetapi bahagian kedua. Okay? Alright. So tadi kita dah tengok garam penyediaan garam ni ada dua jenis berdasarkan jenis-jenis garam kita lah. Okay? Iaitu garam terlarut dan juga garam tak larut. So, dalam part yang kedua ni, saya nak membincangkan tentang garam tak terlarut. Macam mana kita nak sediakan garam tak terlarut tadi? Okay, so kalau macam sebelum ni, kita throwback balik. Okay, kalau garam terlarut, okay, kita kena tengok sama ada dia adalah garam natrium, amonium ataupun kalium. Ataupun kita kena semak sama ada ia merupakan daripada kumpulan garam non-anak tadi. Okay, so and then barulah kita boleh decide tindak balas mana yang kita nak guna. Tetapi, okay, untuk garam tak terlarut ni, tindak balas dia sangat senang. Okay, hanya ada satu sahaja tindak balas. Okay, yang kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Okey, melalui, ni bukan tindak balas kaedah pemendakan. Okey. So kalau orang tanya macam mana kita nak sediakan garam tak terlarut? So jawapannya adalah tindak balas penguraian ganda 2. Soalan famous abad ini dalam SPM kita. Sebabnya adalah nanti kan. Dia bubuh jawapan tindak balas yang merapu. So please ingat untuk sediakan garam tak terlarut, tindak balas ni bernama tindak balas penguraian ganda 2. Okey, apa yang dikatakan sebagai penguraian ganda 2? So, ganda 2 ni dia melibatkan apa? Dia melibatkan dua larutan. Dia melibatkan larutan. Okey, larutan garam larut. Amazing tak? Daripada garam, nak hasilkan garam tak larut, tapi kita kena gunakan garam larut. Okey. So larutan garam larut, kita campurkan lagi satu dengan larutan garam larut, maka kita akan dapatlah garam tak larut kita. Nampak? Larut dengan larut, dapatlah garam tak larut. Faham? Itu dia. So that is the beauty of these reactions. Okay. So di mana anda kena gunakan garam larut dan juga garam larut in order menghasilkan garam tak larut. Okay. So inilah kita katakan sebagai sebatian A dan ini adalah sebatian B. Okay. Kalau anda lihat di sini, okay, ini adalah dia punya gambaran bagaimana eksperimen ini dijalankan. Okay, how this experiment is being carried out. Okay, so yang pertama sekali, okay, kalau disebut radas, okay, dia tanya, apa radas yang kita perlukan untuk kita sediakan garam tak larut? So jawapannya apa? Bikar. Okay, lepas tu apa? Rod kaca. So ini adalah dua radas yang penting kan? Sebab apa? Sebab dua bikar, kita nak dua buah bikar tadi tu, okay, supaya garam A ni kita akan masukkan ke dalam garam B. And then, okay, ada yang mendakkan akan jadi serta-merta, ada juga yang akan ambil 2-3 minutes dan barulah ada mendakkan. Okay, so ini adalah garam tak larut kita tadi tu. Okay, so kita boleh kata kat sini garam tak larut ni merupakan satu mendakkan lah. Okay. So, simple sahaja penyediaan garam tak terlarut. Okay. Contoh. Contoh. Katakanlah kita nak hasilkan, saya nak anda hasilkan garam plumbum 2 karbonat. Macam mana kita nak hasilkan garam plumbum 2 karbonat? Kalau kita semak balik, memang plumbum 2 karbonat ni tak larut dalam air. Kan? So, ingat balik tadi cikgu kata apa? Untuk kita hasilkan garam tak larut, kita perlukan dua jenis garam yang larut. Okay, so maybe kita boleh gunakan plumbum apa?
Plumbum 2 nitrat. Kan? Kenapa cikgu nak guna plumbum 2 nitrat? Cuba ingat sebab semua garam nitrat larut dalam air. So ini adalah garam larut air kita yang pertama. And then karbonat. Cikgu kata sudah. Kan karbonat ni semuanya tak larut dalam air. Tapi kalau dia metal dia adalah anak iaitu natrium, kalium ataupun amonium, maka dia akan jadi larut dalam air. Betul tak? So kita gunakanlah apa? Kita gunalah natrium karbonat. Natrium karbonat larut tak kelas? Larut. Okay? And then kita dapatlah garam yang kita desire, iaitu plumbum 2 karbonat. Okay. Tambah dengan H2O lah, water. Alright. So as you can see dekat sini, okay, plumbum ni asalnya daripada garam A lah dan karbonat ni asalnya daripada garam B. So masing-masing cation dan anion ni berasal daripada sebatian A dan juga sebatian B. Which is iaitu kedua-duanya merupakan garam larut air. Okay, kenapa tak boleh guna garam tak larut, cikgu? That is the rules of thumbs lah. Okay, so mesti gunakan dua jenis garam yang larut. Okay, that's why itu penting, yang asas yang pertama sekali pada the first part yang saya intro dengan kamu tadi tu. Okay, kita pentingnya untuk mengenal pasti jenis garam. Inilah kepentingannya. Okay, alright. So seterusnya, okay, ni contoh satu. Okay, katakanlah kita nak contoh yang kedua. Okay, katakanlah biasanya soalan dia tak akan bagi macam ni lah. Baik je kan? Okay, you all kena tulis dia punya simbol. Okay, alright. So katakanlah kita nak hasilkan apa ni? Okay, kita nak hasilkan garam argentum chlorida. So argentum chlorida larut tak dalam air? Tak larut. Okay, so apa yang kita buat? Macam tadi saya dah bagi tips dekat kamu. Tulis anak panah dulu. Kita tulis garam yang kita yang diminta oleh kita, iaitu argentum chlorida. Okay, so since argentum chlorida ni merupakan garam tak larut, bermakna kita perlukan dua jenis garam larut yang lain. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita buatlah, kita gunakan argentum apa kelas? Argentum nitrat. Senang. Sebab apa cikgu suka sangat dengan nitrat ni, cikgu? Sebab of course garam nitrat semuanya larut dalam air. Tak perlu pening-pening. Kan macam sulfat dia ada exceptional. PBC. Betul tak? Kalau chlorida pun sama. Mercury, argentum dan juga plumbum. Nampak? Sukar kan? So yang senang adalah ambil terus nitrat lah. Argentum nitrat. Okay, another one. So chlorida, betul tak? So untuk chlorida ni kita nak guna garam apa? Kita bolehlah guna. Kalau saya suka anak lah. Okay. So terus natrium chlorida. Okay. So yang ni dah dapat. Dia tak akan dapat air kelas. Dia akan dapat garam yang kedua. Garam yang kedua yang kita tak mahu. Yang ni kita tak nak garam ni. Okay. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat natrium nitrat. So garam yang kita nak adalah argentum chlorida. Okay, faham? Okay, so macam tadi cikgu kata kan ada dua bikar, betul tak cikgu? Ni bikar A tambah dengan bikar B. So kita akan dapat dua layer. Okay, yang pertama adalah mendakkan tu adalah argentum chlorida lah. Dan juga cecair ni pula adalah natrium nitrat. Nampak? Okay, so itu adalah bagaimana tindak balas apa ni kelas namanya? Penguraian ganda dua terjadi. Okay, alright. So ini adalah bagaimana penguraian ganda dua terjadi. Okay.
So, simple je, tak perlu pening-pening, kan? Okay? Alright, ni pun sama. Ni pelambung dua karbonat bermakna ini kita akan dapat natrium nitrat juga. Okay, so bila cikgu lukis, yang mendakkan itulah adalah pelambung dua karbonat dan dalam bentuk cecair adalah natrium nitrat. So, itu adalah contoh. Okay, bagaimana kita nak buat persamaan kimia kita. Okay, kadang-kadang kita tak tahu kan macam mana kita nak teka apa bahan yang kita nak guna. Okay, so tulis anak panah dulu and then terus tulis garam yang diminta oleh kita. And then barulah kita boleh bubuhlah apa sebatian yang sesuai. Okay, based on cation dan anion kita. Okay. So, ringkasan daripada penyediaan garam tak terlarut tu. Okay, so kita akan buat tindak balas penguraian ganda 2 lah. Kan? Senang je. 2 bika. Mula-mula apa? Sukat. Okay. Lepas tu sukat A, sukat B. Lepas tu tuang. Tuang A ke dalam B. Lepas tu mendakkan terhasil. Lepas tu barulah kita akan buat penurasan and then hasil dia mendakkan akan lekat dekat kita punya kertas turas. So kita ambil kertas turas tu dan kita akan bilaskan dengan air suling, maka dia basah kan? So kita nak keringkan dia, kita akan dab-dab dengan kertas turas. So itu adalah bagaimana kita nak sediakan garam tak terlarut. Okey, kalau orang tanya apa kaedah dia? Kaedah pemendakan. Itu sahaja jawapannya, tak ada yang lain. Okey. So, cikgu harap dapat bantu anda untuk lebih memahami topik penyediaan garam tak terlarut. Okey, terima kasih.